Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب وصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran terima kasih kepada Allah Ta'ala. Sambung pedoman sembahyang berjemaah. Pedoman sembahyang berjemaah. Oh, susunan saf-saf. Susunan saf. Sikit. Dah bahas sikit lah. Masuk kita 24 Rumi tu. Jawi mana tu tak jumpa cari. 20 apa? 20 tepat? Oh. 20. Oh, Jawi 20. Jawi 20. Rumi 24. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan sunat berdiri pada saf awal kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau mengetahui manusia akan kelebihan pada bang dan saf awal, tiba-tiba tiada dapat sahawal atau tiada dapat azan, melainkan dengan undi, maka niscaya menuntut undi oleh mereka. Setelah kita bahas berkaitan dengan saf, kedudukan makmum lelaki dengan lelaki. Kemudian makmum lelaki dengan lelaki, datang satu lagi makmum lelaki. Tu dapat lepas dah tu. Macam mana kedudukan dia. Lepas pada tu, kalau imam, lepas tu makmum bukan seorang, dua orang ke atas. Itu baru tu. Secara umumnya gitulah. Kalau makmum tu lelaki, imam lelaki, makmum lelaki, seorang duduk tumit dengan tumit makmum dengan tumit imam dekat aja macam ni. Kalau imam satu, makmum satu, tu je. Kalau imam satu, makmum perempuan satu juga, duduk kat belakang betul-betul. Kalau imam seorang, makmum seorang, duduk gini. Datang makmum seorang lagi, duduk belah sini. Kemudian undur, dua-dua ke belakang, ataupun imam yang ke depan. Kalau imam satu, makmum satu, imam seorang, makmum lelaki seorang, makmum perempuan seorang. Makmum lelaki kekal macam tu, makmum perempuan duduk kat belakang, bawah sebelah sini, belah kiri.
Bukan duduk begini, bukan, duduk bawah. Kalau imam seorang, makmum lelaki 2 orang, makmum perempuan seorang, imam di depan, makmum lelaki 2 di belakang ni, makmum perempuan di belakang. Okay. Itu yang lepas. Dan dia kata sunat berdiri pada saf awal. Sunat saf lagi depan lagi besar pahala. Saf lagi nombor 1 paling besar pahala. Kerana dia kata sini ada sabda Nabi, tapi dia tak bagi sabda Nabi tu. Dia cuma cakap terjemahan dia. Kalaulah orang tahu kelebihan azan, bang tu azan, maka tiba-tiba dia tak dapat azan, dia akan mengundi untuk azan. Contoh, datang-datang, ini bagi yang tak ada tugas lah. Kalau dah ada memang tugas dia azan, tak boleh lah orang lain ambil. Ini kalau kata tak ada, siapa-siapa boleh azan. Datang-datang, ada 2 orang. Aku dulu nak azan. Maka macam mana nak buat? Undi. Undi, nak bagi tahu besarnya berebut kelebihan azan, sebab dia akan jadi orang yang berleher panjang dekat akhirat nanti. Bukan macam zirapah, leher panjang ni ulama kata VIP. Leher panjang ni kalau macam jalan di sini kan panjang, macam panjang tegak kan orang lain kan. Kalau kita yang ni time ujung bulan tak masuk gaji lagi kan jalan macam ni. Dia panggil lah macam tu kan. Tapi cuba baru dapat gaji kan lain macam dia berdiri. Bukan leher tu panjang, kan, maksudnya tegak. Tegak. Jadi kalau kata dekat akhirat nanti, Bilal ni atau yang tukang azan, selalu azan ni, dia jalan macam tu. Maknanya orang besar kan. Cuba tengok orang besar datang, kan dia jalan menteri-menteri, mana dia jalan lembek, mana ada dia jalan tegak tu. VIP istilah dia. Itu maksud leher panjang. Itu dari sudut siapa yang azan. Cuma bagi orang yang telah dilantik, tak boleh, dia lah menang sebab dia memang dilantik. Ini yang kalau tak dilantik, dia sanggup undi untuk azan. Satu. Yang kedua, kalaulah dia tahu kelebihan duduk saf nombor 1 atau saf 2 atau saf ketiga, ialah saf yang terawal lah. Tiba-tiba dia datang, ada satu je saf, ada satu je ruang, yang ada 2 orang. Katalah saf pertama, ada satu je ruang, orang datang 2 orang serentak. Tak kira, aku juga berebut. Lepas pada tu tak boleh, tak dapat keputusan undi. Ya, mana takbir dia main undi. Mana tidak, gaduh, tumbuk. Tu kalau orang tahu kelebihan. Katakanlah macam mana orang tahu kelebihan ni? Dia dah pergi kepada masyar, tiba-tiba Allah bagi dia balik. Konon-konon. Allah bagi balik ke hidup balik. Dia dah pergi dah kepada masyarakat, tengok kelebihan-kelebihan dia. Masa tu bergaduh sungguh. Tapi itulah, kita tak nampak. Pahala-pahala ni mana nampak. Lepas tu kita tak berapa peduli sangat. Kalau nampak mimpi ke, biasa mimpi, begini, pahala sikit je. Sikit lagi. Dosa lebih, sikit je. Kalau dia suruh timbangan tu sikit aja. Lepas tu dia tengok kelebihan-kelebihan yang dia boleh dapat, tapi dia bagi orang. Dia dapat lagi tu, tapi dia bagi orang. Dapat dalam seumur hidup dia hidup 60 tahun betul mati, 70 tahun betul mati. Selama tu adalah dia bagi dalam 100 kali kat orang. Yalah, dalam hidup berapa puluh tahun tu 100 kali, daripada start dia balik sampai dia mati ada 100 kali dia bagi kat orang. Bagi apa? Ada tempat kosong dia bagi kat orang. Banyak 1 kali tu. Yalah, kita kata Allah sekali-sekala. Ya, sekali-sekala setahun. Kalau 60 tahun, 70 tahun 100 kali. Kalau kira balik daripada pahala tadi dah naik dah. Tiba-tiba sedar. Masuk baik mimpi. Masa tu bergaduh. Masa tu bergaduh. Bergaduh. Akhir sekali undi. Niscaya menuntut undi oleh mereka. Undi. Kemudian, yang paling besar saf pertama. Kemudian saf yang kedua. Kemudian saf yang ketiga, keempat, kelima sehinggalah belakang imam lah. Jadi kalau kata lain tadi tu saf pertama, mungkin datang saf keempat dah. Yang mana saf keempat ni ada satu ruang je. Datang 2 orang serentak. Jadi bergaduh kat situ jugalah. Jadi bukannya saf pertama je. Saf kedua, ketiga yang mana ada lah. Sebab saf pertama lebih pada saf kedua lebih pada saf ketiga lebih pada saf keempat. Dan afdal
Dan afdal tiap-tiap saf itu di kanan imam. Kalaulah nak dibandingkan kiri dan kanan, afdal kanan imam. Dan di kanan afdal tu masuk pahala lebih lagi lah. Ada kiri ke kanan lah. Dua-dua boleh. Saf pertama juga, saf kedua juga. Tapi ada belah kiri, ada belah kanan. Besar pahala lagi belah kanan imam. Belah kanan imam. Dan di kanan imam aula daripada, dan di kanan imam aula lebih lagi daripada hampir kepadanya pada kiri imam. Tadi dia kata afdal kanan imam berbanding kiri. Yang ni dia kata pula afdal kanan kalau macam mana? Afdal kanan atau aula kanan berbanding hampir kepadanya kiri imam. Susah ayat dia. Dia gini. Imam depan, makmum kat belakang. Kalau kita tengok dia gini. Kita biar dulu. Kita faham kaedah dulu. Kaedah makmum, kaedah saf, lagi dekat dengan imam lagi afdal. Tu kaedah umum dulu. Lagi dekat dengan imam kalau ukur lagi afdal. Jadi yang paling dekat makmum yang duduk belakang betul-betul lah. Itu paling besar pahala. Lepas pada tu kanan. Kalau kanan dengan kiri kalau ukur pakai tip sama-sama. sama jauh. 3 hasta. 3 hasta berapa? 1 meter. Ada 1 meter. Ni ada 1 meter. Okay. Katalah ukur daripada tumit imam ke tumit makmum yang belah kanan imam. 1 hasta. 1 hasta pula 1 meter. Daripada tumit imam ke tumit makmum belah kiri 1 meter juga. Maka yang imam lebih, yang kanan lebih lagi berbanding yang kiri. Okay. Tapi kalau datang seorang lagi duduk belah kanan kan, duduk belah kanan, bila ukur duduk belah kanan. Okay. Bila ukur, maka yang belah kanan tu panjang sikit, 1,5 meter kalau ukur. Okay. Kemudian datang seorang lagi. Datang seorang lagi. Kalau dia duduk belakang, sekarang ni kalau ikut 1 meter yang betul-betul sebelah kanan imam 2 orang, memang 1 meter 1 meter. Yang tu lebih belah kanan. Belah kiri duduk nombor 2, jadi nombor 2. Datang seorang lagi duduk belah kanan lah sebab kanan afdal. Okey, ukur 1,5 meter. Okey, datang seorang lagi. Kalau duduk belah kanan, dia jadi 2 meter. Kalau duduk belah kiri, okey, kalau duduk belah kanan jadi 2 meter. Kalau duduk belah kiri jadi 1,5 meter. Mana lagi afdal? Kiri. Walaupun belah kiri, tapi dari sudut jauhnya, jauh lagi yang belah kanan dengan imam. Belah kiri rugi sikit, memang rugi dari sudut kiri. Tapi untung dari sudut dekat 1,5 meter. Yang kanan dapat kelebihan kanan, tapi rugi dari segi jauh daripada imam. Sebab lagi jauh daripada imam lagi kurang pahala soft. Lagi dekat dengan imam lagi besar pahala soft. Bukan pahala sembahyang, pahala soft. Pahala sembahyang sama 27 sama semua. Pahala soft. Pahala khusus untuk soft. Jadi kaedahnya senang aje. Datang-datang nak duduk belah mana? Tengok mana dekat imam. Ukur. Sama. Belah kanan pun sama, belah kiri pun sama. Duduk belah kanan. Kalau tengok ukur, belah kanan dia dapat duduk belah kanan tapi lebih jauh. Kalau duduk belah kiri dekat daripada imam lagi, duduk kiri. Ini kisah ni zaman Nabi dululah. Secara umumnya belah kanan, maka sahabat duduk belah kanan. Lama-lama tak balance. Soh dia belah kanan tak balance. Sampai ujung dinding baru orang tambah belah sini. Jadi tak balance. Nabi kata betul belah kanan dapat pahala soft lebih. Tapi siapa yang duduk belah kiri, dia dapat 2 pahala. Pahala soft, pahala bagi balance lah. Jadi balance dapat kepala sahabat pakat-pakat kejar belah kiri pula. Jadi gitulah. Kat situ. Jadi itu yang dimaksud dia. Dan di kanan imam aula daripada hampir kepadanya pada kiri imam. Susah sikit ayat dia. Dan mendapat saf awal aula daripada mendapat rukuk. Yang ni susah sikit. Susah. Yang tadi pun susah agak. Tapi kalau kita syarah senang je.
Kalau kanan dengan kiri, kalau sama-sama jauh dengan imam, ukur sama jauh belah kanan. Kalau duduk belah kanan jauh, duduk belah kiri dekat sikit, maka duduk belah kiri kan. Senang je. Tapi baca ni susah. Jadi pun sama juga. Dan mendapat saf awal aula. Dapat saf awal, saf depan aula, lebih lagi pahala daripada berbanding mendapat rukuk. Yang lain tu biar mendapat rukuk. Macam mana? Okey, dia diberi pilihan. Dia sedang dalam persimpangan, dilema. Sama ada dia dapat saf awal ataupun dia tak dapat saf awal. Bila sebab awal tu tak sebenarnya satu. Kalau dah penuh satu, makna saf dua lah awal tu. Kalau saf dua dah penuh, makna saf tiga lah awal tu. Ya? Dia dapat saf awal, tapi tak dapat rukuk dengan imam. Ataupun dia dapat rukuk dengan imam, tapi tak dapat saf awal. Ini dekat contoh kat sini. Dia masing-masing imam dah rukuk. Kalau dia pergi ke saf kedua lah. Saf pertama dah penuh, saf kedua. Itu yang awal dia. Saf yang kedua. Dia akan tak dapat selisih. Takbir selisih dengan imam. Maka tak dapat rakaat, tak dapat rukuk. Tapi kalau dekat pintu tu dia takbir, kemungkinan besar dia dapat rukuk. Tapi dia tak dapat saf, sebab putus saf. Bukan putus, berapa saf ada. Mana lagi bagus? Ni. Mana lagi besar pahala? Ni, mendapat saf awal daripada mendapat rukuk. Maknanya lebih baik dia pergi ke depan walaupun tak dapat rakaat. Tak dapat rakaat pada rakaat itu. Kalau kata rakaat pertama tu lah tak dapat. Tapi dia dosa. Bila dosa awal, dia takbir, imam dah i'tidal. Tak dapat. Tapi aku dapat dosa awal. Kalau ada orang lain datang, dia kena duduk belakang aku. Sebab ada satu je kosong. Kalau ada 2, 3 kosong, itu semua orang boleh duduk. Dia ada satu je kosong. Dan ada 2 orang tengah jalan. Mana satu nak? Dia kata, aku takbir, aku dapat rakaat. Tak ada masalah. Dari sudut saf putus saf. Pahala saf tu rugi. Tapi dapat rakaat. Nanti aku jalan ke depan. Boleh? Macam kat masjid, dekat Masjid Haram ke, kat Masjid Nabawi ke. Kalau masuk ke belakang, jauh nampak makmum. Kalau dia tak takbir, dah ada lambat sikit. Kalau dia tak takbir, dia sampai imam salam lah. Dia kena takbir je, rukuk, betul jalan slow-slow ke depan. Bukan jalan slow, dua langkah. Kalau rukuk sujud tak jalan lah. Janganlah mengesok, tak jalan lah. Jadi biarlah. Tapi tak apa, janji dapat berimam. Daripada aku pergi ke depan, last kali jemaah pun tak dapat. Sebab jauh. Kita mungkin tak berapa tu lah. Macam masjid-masjid besar kan. Masjid-masjid besar, masuk pula kot belakang. Masjid negeri kan. Masuk pula kot belakang. Memang tak dapat lah. Dah pula rakaat terakhir. Bukan. Dah pula tu rakaat. Dia ada rakaat pun ada juga. Kita tak nak cerita rakaat lagi. Secara umumnya gitu. Secara umum dulu. Jadi, lebih baik dapat saf awal walaupun tak dapat rakaat. Tu je sebenarnya nak beritahu. Daripada dapat rakaat, tapi saf awal yang ada 1-0 tu lah yang ambil. Itu. Tapi dapat rakaat tak dapat rakaat tadi. Ni. Yang lain daripada rakaat akhir. Selain daripada rakaat akhir. Adapun mendapat rukuk rakaat akhir, aula daripada mendapat saf awal. Jadi kalau kata tadi umum, secara umum. Kata kalau sembahyang subuh, imam rakaat kedua dah, rukuk rakaat kedua. Makmum kalau pergi ke tempat kosong, menyebabkan dia langsung tak dapat rakaat. Sebab selisih, tak sempat, memang tak sempat. Sebab jauh nak jalan. Dan tempat ada satu aja, tempat kosong. Orang ada 2. Jadi siapa nak berebut dulu? Dia pergi ke saf, menyebabkan langsung tak dapat rakaat, nanti imam salam tambah 2. Kalau takbir kat belakang, lepas tu rukuk dengan rukuk, dapat rukuk dengan imam, dapat 1 rakaat, nanti tambah 1 aja. Mana lagi besar pahala? Lagi afdal. Biarlah putus saf sekalipun, biarlah tak dapat pahala saf sekalipun, tapi dapat 1 rakaat. Tu dia kata rukuk yang terakhir. Yang ambil yang tadi, yang mula-mula tadi, itu umum, iaitu bukan rukuk yang terakhir. Jadi maknanya ada beza pahala. Langsung tak dapat rakaat, tapi dapat jemaah. Langsung tak dapat rakaat tu masuk ketika i'tidal, ketika sujud, ketika tahiyat. Beza pahala jemaah tu dengan orang yang dapat 1 rakaat. Beza pahala. Lebih besar pahala orang yang dapat 1 rakaat berbanding dengan langsung tak dapat rakaat. Walaupun orang yang dapat 1 rakaat tu
terputus saf dia. Rugi pahala saf, tapi lagi besar dapat satu rakaat tu. Kat situ tu nak bagi tahu. Jadi sebab tu bila imam dah i'tidal rakaat yang terakhir, kalau kita hintai tengok ada orang dah basuh kaki ambil wuduk lagi, afdal jangan biar imam sembahyang, biarkan. Tunggu aje. Lepas tu cakap kat dia, jom kita sembahyang jemaah. Tapi tak boleh lagi imam tak salam lagi, tunggu imam sujud apa semua. Lepas imam salam, buat jemaah kat belakang, kat keluar. Jemaah kat lain. Itu lagi besar pahala. Daripada dia tunggu dapat tayat akhir ke, dapat sujud ke. Maksud langsung tak dapat rakaat. Itu lagi besar pahala. Kita tunggu je dia. Dia kata, tak mau aku nak jadi nak juga sembahyang. Kau sembahyang seorang. Tak boleh tahu lah. Lepas tu dia masuk, rugi je dia. Macam mana? Itu yang terbaik. Jadi kalau kata mana lagi besar pahala, bila langsung tak dapat rakaat, tapi ada kemungkinan boleh buat jemaah baru, walaupun 2 orang, maka afdal tunggu lah, biar imam salam. Tu dia punya afdal Padahal dapat sah awal tu. Tak apalah aku dapat sah awal, tapi tak dapat rakaat. Nak okey lah juga, tapi nak kira tak okey. Nak berbanding dengan dapat 1 rakaat walaupun putus sah. Dan habis. Dan sekurang-kurang sah 2 orang. Dia cerita sekurang-kurang sah 2 orang. Maka makruh makmum tertunggal dengan tertunggu. Dan sekurang-kurang sah 2 orang, maka makruh makmum tertunggal seorang. Duduk kat belakang seorang. Minimum bila saf minimum 2. Kalau 1 dia tak panggil saf, seorang. Jadi hukumnya makruh. Makruh apa? Bukan makruh sembahyang. Makruh saf tu makruh. Macam orang putus saf lah, makruh juga. Ya dia sembahyang kat belakang tadi kan, putus saf. Dapat pahala jemaah tapi putus, makruh. Makruh dengan maksud pahala saf dia tak ada. Pahala saf tak ada. Pahala sembahyang jemaah ada, pahala saf tak ada. Jadi kalau dia duduk seorang dekat belakang, maka pahala saf tak ada. Kerana tu juga kalau sembahyang jenazah disunatkan bukan, bila solat jenazah kalaulah banyak saf maka afdal, lagi bagus banyak saf. Dan bila sebut banyak, jamak maknanya 3. Banyak ni 3. Banyak tak? Banyak. Apakah banyak? Banyak adalah 3. Bukan afdal banyak, tapi sekurang-kurang banyak 3. 3 saf. Bukan 3 orang, 3 saf. Jadi dia hukum dia afdal banyak saf. Bukan ramai orang, banyak saf. Biasanya bila banyak saf, banyaklah orang, itu biasa. Tapi yang afdal banyak saf. Bila sebut banyak, berapa banyak? 1? Tak. 2? Tak. Tapi kalau bahasa orang Melayu kan, 2 dah banyak dah dia panggil kan. 2 kan, dia panggil plural dah. Dah banyak. Tapi kalau Arab 3 baru banyak. 1 mufrad, 2 musanna, 3 baru jamak. 3 baru banyak. Jadi kalau katalah ada 6 orang, 7 orang lah. Imam 2. Imam, makmum 2. Makmum 2 belakang, makmum 2 belakang lagi. Banyak. Sebab tu kalau kita nak buat solat jenazah, kita kata buat 3 bukan suruh buat 3. Sebab kalau buat 5, 7 sunat ganjil, sunat banyak dan sunat ganjil. Sunat banyak dan sunat ganjil solat jenazah. Tapi yang ganjil dengan banyak lebih besar, lebih yang kita nak tekankan banyak lagi. Bila sebab banyak 3. Habis kalau tak cukup orang buat juga 3. Janji banyak. Buat juga 3. Buatlah. Kalau ada 10 orang, 3 imam seorang depan, makmum 3. Padahal banyak ruang, buat gitu. Sebab solat yang banyak saf. Banyak saf. Tapi kalau ada 4 orang, imam seorang, makmum seorang, tak jadi. Tak boleh buat, tak jadi. Habis berdoa macam mana? Imam seorang, makmum 2, makmum seorang. Tak jadi juga sebab yang seorang tu tak boleh buat apa, 1 je lah. 1 saf je lah. Kalau ada 5 orang, 6 orang, imam seorang, makmum 2, lepas tu makmum 2 lagi, lepas tu makmum seorang, tak boleh juga, tak ada juga. Sebab ada 6 orang campur imam. Jadi nak buat macam mana? Imam tak boleh buat 2 je lah. 2 saf.
Jadi betul buat gitu. Kalau orang ni saya sebut ni, orang-orang dulu cakap, orang sekarang dia cakap pernah dengar buat soft 3 ataupun macam tu lah. Pernah dengar sekarang? Ada dengar lagi? Ada dengar lagi, okey lah. Ada tempat tak dengar lah. Semayang je, semayang jenazah gitu je. Imam lah cakap buat 3 sebut 3, tiba-tiba macam lebih, buat 5 macam tu, suruh buat. Sekarang ni saya duk perhati, bila tak imam ni cepat sangat nak takbir. Patut tunggu kejap, sebab dah lah dia berdiri. Bila berdiri, kadang-kadang kita tengok, ni soft dapur. Kat sini ada, kat sini. Ini aku duduk soft mana ni aku? Tak tahu soft mana aku duduk. Sebab dia main impik gitu. Jadi sepatutnya kalau kata dekat soft ni, macam mana buat tau? Jangan gapat sangat. Macam mana buat? Imam tak apa, tempat biasa. Makmum soft pertama yang memang lain macam biasa. Makmum soft ketiga memang lain macam biasa. Makmum soft kedua tu yang duduk tengah-tengah. Selesai. Tapi dia nak rapat-rapat sangat. Itu kalau ramai lain lah. Jadi baru kita nampak. Kalau tidak, kadang-kadang saya semayang. Tengok, sini ada orang. Kat sebelah, kat sini ada, kat sini. Betul-betul sebelah tak ada orang. Sebab dia masuk ke belakang, dia tolak ke depan, ni ke depan. Tengok belah sini pula, straight je ada orang. Jadi straight, dia dicabang itu. Jadi mana soft pertama, mana soft kedua? Sunat buat soft juga salat jenazah. Sunat juga soft, walaupun tak ada rukuk, tak ada sujud. Jadi sebab iman nak cepat sangat. Tak tahu kenapa nak cepat. Relax dulu. Memang disunatkan cepat untuk urus jenazah, tapi bukan cepat sampaikan. Tunggu kejap, tengok. Tengok nanti dia akan cerita tentang imam ataupun nabi atau para sahabat, dia betulkan soft. Dia pergi seorang-seorang pergi cek. Ketuk kaki, tepi sikit, pusing jalan sampai ke belakang, lepas tu pergi depan balik. Nanti ada. Boleh lah. Sebab tu yang kalau ganjil dengan banyak, kita tekankan dekat banyak tu, bukan ganjil. Cuma yalah, kalau dah 3, 5, 7 boleh lagi. Kalau saya belas, macam mana nak cakap belas? 1, 2, 3, 4. Kira kita ambil yang banyak lah, maksud 3 ke atas lah. Jadi ni pula. Cuma kalau setakat 3 boleh kita tengok 1, 2, 3. 5 boleh tengok lagi kot. 7 tu pun dah rasa macam berapa? Dah tak payahlah. 7 tu tak payah fikir lah ganjil tak ganjil. Fikir dah banyak lah, cukup. Dah banyak soft. Cuma memang dari sudut umumnya sunat 3 banyak, 3 tu rasa banyak ke atas, dan ganjil lah, tu je sunat ganjil. Jadi dan sekurang-kurang soft 2 orang, maka makruh makmum tertunggal. Makmum seorang kat belakang makruh. Dan sebab tu juga dia sebut kat bawah ni, cara nak tarik orang pergi belakang macam mana. Okey. Cara nak tarik orang pergi belakang. Kita tak payah baca dulu. Dan bukan daripada sejenisnya. Jika daripada sejenisnya, makruh kalau makmum tunggal daripada sejenis. Maksudnya sejenis itu imam lelaki, makmum lelaki. Okey? Imam lelaki, makmum lelaki. Makmum tadi duduk seorang-seorang kat belakang, tunggal. Tapi kalau makmum perempuan, bukan jenis dia. Seorang lelaki, seorang jantan, seorang betina. Jadi kalau makmum dua seorang, tak makruh. Itu yang kata makruh. Itu yang maksud sejenis tu. Imam lelaki, makmum lelaki kat belakang imam, seorang-seorang, makruh. Sebab sejenis. Imam lelaki, makmum perempuan kat belakang, seorang-seorang, tak makruh. Sebab bukan sejenis. Tu. Tertunggal daripada sejenisnya. Jika dapat padanya lapang, kalau ada kosong, manalah tahu, sempit aja. Imam seorang, makmum seorang. Tak lagi lah kiri kanan. Lepas tu baru makmum ramai. Kalau macam tu tak apalah, makmum soft yang pertama seorang aja. Sebab sempit. Kalau ada tiang ke, ada apa ke, dinding ke, tu tak apa lah. Makna makmum seorang tu tak makruh. Soft pertama. Sebab nak masuk ke mana, tak boleh, kiri kanan sempit. Kenapa tak undur ke belakangnya, imam tak undur ke belakangnya? Katalah penuh, buatlah contoh macam mana pun. Cuma yang kata makruh-makruh duduk seorang, jika ada lapang, duduk juga seorang-seorang.
baru makruh. Kalau tak ada lapang, macam mana nak duduk? Okay, maka tak makruh lah. Bahkan masuk ia akan saf yang ada lapang itu. Masuklah ke saf yang ada lapang. Kalau ada lapang, kalau tidak makruh. Maka jika menyelangi beberapa saf sekalipun, okey, yang dikata makruh tadi, walaupun yang kosong tadi tu, yang ada lapang tadi tu, ada kosong beberapa saf sekalipun. Kesian. Dia duduk saf ke-10. Yang ada lapang, ada kosong, saf pertama. Maka saf ke-2, 3, 4 sampai 10 semua makruh. Padahal dia tak bersalah. Makruh. Jadi ya, kalau sepatutnya kita kata gini, yang makruh tu yang duduk sebelah-sebelah yang tak isi tu lah. Yang kami duduk belakang takkan makruh juga? Makruh juga. Walaupun tak tahu. Masuk makruh, tak dapat pahala soft. Tolak satu markah. Tolak markah apa? Markah soft. Markah waladhalin amin, ada. Markah samakan soft, sama je tumit, ada. Markah lain-lain semua ada. Markah soft je tak ada. Walaupun bukan salah dia. Kenapa ni? Sekalipun kerana taksir, cuai. Kerana taksir, kerana cuai mereka itu dengan meninggalkan lapang tu. Sebab cuai makmum lain. Sebab dalam kita solat jemaah, kita seolah-olah macam satu geng, satu grup batalion, macam askar. Kalau satu je buat hal perbarisan dia, kan terus tak cantik lah. Dan seorang ni yang buat hal ni, dia kena apa biasanya? Pumping. Kau pumping sebab kau jadi uduh perbarisan kita. Sebab sama lah. Pumping satu kali. Sebab apa? Kiri kanan, orang nak angkat tangan, dia angkat tangan belah kanan. Orang angkat belah kiri, dia angkat belah kanan. Kiri pusing, dia pusing kanan. Asyik lawan aja. Lepas habis tu, pumping sekali tengok. Sampai pingsan. Jadi, macam tu je. Jadi, kalau lah kata perbarisan tadi, kalau lah seorang je buat hal, habis semua tak cantik. Maka markah dia tolak. Sama lah juga. Bukan sama, malah lebih-lebih lagi dalam solat jemaah. Seorang je makmum buat hal, makmum lain mungkin akan terpalit sama. Rugi pahala kerana cuai. Cuai itu cuai jemaah itu. Jemaah itu cuai, taksir. Mungkin juga cuai belajar, tak belajar, tak reti nak buat macam mana, nak isi ruang tadi. Atau mungkin ada orang yang batal tak isi, samalah makruh. Dan kerana makruh jemaah bagi tiap-tiap mereka yang duduk di bawah saf yang ada lapang itu. Ni benda sama juga dia cerita. Dan orang yang duduk belakang itu semua makruh juga, walaupun bukan dia yang buat lapang tadi. Dan dengan ini diketahui akan dhaif perkataan mereka yang berkata. Ini pendapat dhaif. Apa pendapat dhaif? Tidak luput fadilat jemaah sini. Tak luput fadilat jemaah. Tak tolak markah. Kecuali kerana uzur. Kecuali kerana ada uzur, ada keuzuran. Seperti waktu panas dengan Masjidil Haram. Maka tiada makruh dan tiada taksir. Dan tiada taksir, tiada cuai, seperti barang yang zahir pada tuhfah dan nihayah. Begitulah. Wah, ni kerah pendapat ni. Dia kata walaupun uzur pun tetap juga makruh. Masuk uzur tu, dia bagi contoh panas. Panas tu, kalau panas, orang tak duduk dah pedangkan soft kat situ sebab panas. Maka ada yang kata uzur, maka yang duduk belakang tu tak makruh. Sebab orang yang tak isi tu bukan sebab taksir, bukan sebab cuai, sebab panas. Tapi pendapat kita dia kata tidak, panas apa sangat, bukan terbakar pun, maka kira cuai juga. Tu maksud dia. Dia nak bagi situ. Maka dan dengan ini diketahui akan dhaif perkataan mereka, atau pendapat dhaif yang mengatakan kalau panas tak masuk pun tak apa, tak dikira cuai, maka yang belakang tu tak makruh.
tak boleh terima walaupun kat Masjidil Haram. Dia kata gitu. Maka tiada makruh dan tiada taksir seperti barang yang zahir pada Tuhfah Nihayah begitulah. Jadi ada khilaf kat sini lah. Jika ada macam hujan basah, kalau duduk basah kat situ, dia taksir juga, putus saf yang kat belakang. Nah ya dia, kalau dah masuk basah tak kira. Ini pendapat, ada dua lah khilaf lah. Bila sebut khilaf, ada ulama kata kira uzur lah tu, panas, hujan, bukan hilang manfaat anggota, bukan mati pun, bukan hilang tangan. Kalau hilang tangan, mati, demam, panas, okey lah, kira uzur lah, tak masuk pun tak apa, tak makruh. Ini sekadar panas gitu je. Panas tu masuk panas berpeluh, hujan tepiah sikit-sikit aja, maka tak kira dikira cuai kalau tak isi kat. Jadi khilaf kat situ. Maka jika engkau tiada dapat lapang pada saf, datang saf dah penuh, duduk seorang-seorang je kat belakang, macam mana tak ada lapang lah, nak masuk kot celah tak boleh dah, ya? Maka tapi duduk seorang, terpaksa duduk seorang kat belakang ni, maka hendaklah engkau tarik akan seorang. Kan seorang kan makruh, habis nak pergi depan, nak pergi depan mana dah penuh, duduklah kat belakang, duduk kat belakang seorang-seorang makruh, terkepit dia. Nak di luar mati mak, nak ditelan mati bapak, ke terbalik? Boleh lah, mana-mana boleh. Jadi kalau dia nak masuk ke depan tak boleh, rapat sangat, duduk belakang makruh. Macam mana nak buat? Dia kata tarik akan seseorang yang merdeka daripada saf. Maksudnya orang tu merdeka, bukan hamba. Sebab apa? Sebab kalau hamba mungkin tuan dia suruh duduk sebelah. Mana tahu tuan duduk sebelah, dia kena patuh arahan tuan dia daripada patuh arahan orang belakang, siapa-siapa yang nak suruh dia ke belakang. Kalau hamba, antaranya kalau macam contohnya solat berjemaah, tuan dia tak bagi solat jemaah, dia tak boleh. Hamba dia tak boleh pergi solat jemaah, tuan dia tak bagi. Tapi kalau tuan dia tak bagi semayang, hamba wajib semayang juga. Dia lain tu. Dia lain. Jadi maknanya hukum tuan ke atas hamba besar. Walaupun terpaksa tak pergi semayang jemaah, tetap juga besar lagi tuan dia, kerana hamba milik tuan. Masa hamba 24 jam tu pun milik tuan. Jadi kalau kata apa tuan dia suruh, dia wajib buat. Jadi sebab tu dia kata yang merdeka. Seorang yang merdeka, tarik dia ke belakang. Tapi orang tadi tu, saf yang duduk kat depan tadi tu, tarik yang saf depan lah. Daripada saf yang 3 orang atau lebih. Tapi kalau yang kat depan tu pun dah 2 orang, tarik seorang tu pula makruh. Tak boleh buat apa, duduk diam-diam je lah kat belakang. Katalah seorang, lepas tu 2 orang, lepas tu dinding dah. Kalau ada ruang, kau lagi depan saf pertama, buat apa nak tarik orang? Ini imam 2 orang kat belakang, lepas tu dia duduk kat saf yang belakang lagi. Kalau dia tarik seorang, yang saf pertama pula jadi makruh. Jadi kena 3 lah. Yang kat depan tu 3 ke atas. Kalau 3, tarik seorang, dia masih lagi 2. Itu maksud dia. Cara tarik. Undur ke belakang. Jadi kalau tadi yang tepi tadi, ini okey lah. Oh bukan, dia gini, bukan. Dia gini. Dia bila kosong, kaedah dia yang belakang masuk ke depan. Ni kaedah umum dulu. Bila kosong, kaedah dia bukan kanan pergi kiri, kiri pergi kanan, bukan. Yang pertama, belakang pergi depan dulu. Sebab dengan belakang pergi depan lagi dekat dengan imam. Kan dia kata tadi, lagi dekat dengan imam lagi afdal. Walaupun dia duduk saf yang ke-10. Tiba-tiba saf yang ke-9 batal ke, ada ruang. Jadi kalau belakang pergi ke depan, 10 pergi ke 9, dia lebih dekat daripada ke imam kalau ukur, maka dia lebih afdal. Jadi cara dia belakang pergi depan, itu satu. Bila dah belakang pergi depan, habis dah, tak ada belakang dah. Maka daripada macam nak dekat, kiri pergi kanan ke kanan pergi kiri, yang penting dekat dengan imam. Kanan pergi kiri. Sebab
kiri dengan kanan, lebih kanan lagi. Jadi bila kanan pergi, bukan kanan pergi kiri, bukan. Kanan pergi ke kiri, jika dengan kanan pergi ke kiri itu lebih dekat dengan imam. Dekatlah sikit, 2-3 inci. Tapi dekatlah, pahala lebih. Jadi pergi. Okay. Jadi kalau kata nak tarik orang pun sama juga. Tarik orang yang kanan pergi ke kiri nanti, yang mana kanan tu, yang duk kanan dia jauh sikit dengan imam, dia pergi ke kiri lagi dekat. Jadi maknanya imam ni tengah-tengah ni ambil belah kanan lah. Dia kira tu macam tu. Dia bukan kira ambil tepi je. Nanti tak ada. Tetap ambil tengah juga. Sebab bila kita tarik dia, menyebabkan solve tu problem lah. Problem dengan maksud terputus. Jadi bagilah kelebihan, bagilah pahala lebih dekat orang yang terpaksa susah payah sebab kita tarik dia. Kita dah tarik seorang, menyebabkan dia ni susah payah. Jadi bagi pahala lebih yang belah kanan ni, tak apalah aku tarik pun memang putus off. Tapi putus off kejap je. Engkau ke kanan, menyebabkan engkau pahala lebih sikit, dah dekat 2 inci dengan imam. Sebab tu dia kira gitu. Jadi tariklah makmum yang mana lepas tarik, yang belah kanan akan pergi ke belah kiri. Yang mana dengan dia pergi belah kiri, yang kanan tadi dekat 2 inci dengan imam. Yang belah sini dekat 2 inci. Yang belah sini sampai ujung. Untung. Yang belah kiri tak boleh lah. Tak boleh buat apa yang belah kiri. So yang belah kanan. Jadi kalau yang terbaik, belakang imam betul-betul. Belakang imam betul-betul. Tarik seorang, pergi ke belakang. Yang kanan ke kiri. Yang kanan tu kalau 10 orang kanan, untung semua. Sebab lebih dekat dengan imam 2 inci. Daripada sebelum dia takbir. Maka jika nampak, bila kita mengaji satu, ada. Kalau tidak, kita main batai aja. Janji soft, pernah soft, betul, pernah kan soft. Elok-elok kita dah dekat dengan imam, dengan kita bantai dia, kita lagi jauh dengan imam. Dah rugi 2 inci kita. Sepatutnya kalau kita ukur dengan imam adalah jaraknya. Bila ada kosong, aku nak penuhkan ni. Dia pun penuhkan. Dia pergi daripada sepatutnya dekat dengan imam. Dia pergi menyebabkan dia lagi jarak lagi rugi 2 inci pada imam. Kan rugi. Tapi tak adalah benda besar, benda kecil je. Itu satu. 3 orang atau lebih baru boleh tarik. Kalau 2 orang tak boleh tarik. Yang engkau harapkan ia mengikut tarik engkau. Mana tengok orang juga. Tengok orang. Nanti tengok belakang benda ataupun siap lepas ni. Lepas keluar dah tunggu kat belakang. Dia ni kacau aku semayang bukan kacau, 3 kali lipat dia cuak kat belakang. Dia tunggu kat luar. Jadi kita tengok, pandai tak dia ni? Macam tak pandai je, tak boleh buat apa. Diharapkan, maksudnya orang ni jenis orang berani buat, kadang-kadang pandai tapi tak berani ada juga. Berani buat dan tahu hukum, barulah tarik dia ke belakang. Tak pernah buat. Tak ada pernah buat. Tu lah. Dia sebenarnya seorang je lah. Makro putus. Bukan putus, dia putus. Dia yang putus, yang lain tak putus. Dia seorang putus. Tu lah tengok mana satu lah. Belakang imam tak reti contohlah. Belakang imam tak reti. Tak apalah, carilah belah kiri pun tak kira dah tu. Kalau belakang imam yang tak reti, yang kata-kata dia tarik belah kanan pergi kiri, lebih dekat imam, itu kalau semua pandai. Kalau yang tak pandai, yang ni belah kiri ada, ni tak kira dah. Janji agak-agak, bukan agak-agak, boleh ada keyakinan bahawa dia pandai dan dia akan ke belakang. Bukan kita cuek saja je. Jadi kita tengok yang ini janggut panjang, pakai jubah, boleh kot, macam tu kan. Yang ni macam tu lah. Anda tahu tak, kita nak tengok apa. Kalau kita sama-sama mengaji, kita tahu senang. Kalau yang tak kenal, dia ni macam itu, tak mengaji, macam tak belajar, jenis tak mengaji macam tu. Jadi tak boleh. Itu lah. Itu yang kata tu. Dia tunggu kat luar. Orang semayang jangan kacau. Ni. Tapi takut pula baca dia pun pergi ke belakang,
Bukan pergi ke belakang nak soft. Dia tengok takut-takut ada tahi cicak. Boleh tahu? Orang nak bagi tahu dia dah batal. Kalau ada tahi cicak pun memang batal pun. Ya, sebab tu kena dia ada cara dia. Cara dia adalah bukan tarik. Maksud tarik dalam kitab kita bukan tarik. Bukan. Maksud tarik itu maksud bagi tahu dia. Bagi tahu dia suruh ke belakang. Bagi tahu ada dua cara. Satu dengan mulut, satu dengan perbuatan. Bagi tahu dengan perbuatan lah. Dan cara nak bagi tahu tu bukan dengan cara tarik. Cuma istilah dia panggil tarik lah juga. Tarik ke belakang. Tapi bukan tarik. Kalau tarik maknanya macam ni. Kalau tarik maknanya nak bagi tahu dia dah batal. Kita tengok kat belakang. Benda tu. Tengok kain dia koyak. Nampak underwear. Jadi macam mana? Tak payah cuit. Jangan cuit. Tarik aja. Maksud tarik tu mana batal? Dah tahu dah. Tapi kalau jangan cuit. Sebab memang dah batal. Ada tahi cicak. Memang dah batal. Tak boleh buat apa lah. Dia sembahyang pakai t-shirt pendek pula tu. Bukan pendek, ngam-ngam kat sini. Apa? Senting. Lepas tu masa dia rukuk, nampaklah lurah dendam ni kat belakang ni. Sebab dia punya keseluar pula bawah pusat ke macam mana, nampak straight terowong nampak. kata hari ini pemandangan yang mengerikan lah. Ini dia kata contoh lah masa sujud ke, Allah, aku rasa lepas ni aku kena pakai air mor kat mata ni. Pemandangan yang mengerikan lah nampak. Macam mana nak kata kat dia? Dah habis dah. Batal lah. Tarik dia. Jadi jangan cuit. Kalau cuit ni, cuit yang nak tarik orang ke belakang dengan maksud nak biar penuhkan soft belakang. Cuit je ni. Tarik je ni. Dia macam nak hon kawan dengan nak hon marah. Ada beza tak? Nak hon kawan, member kita tu. Dengan nak hon, ada orang buat hal lah. Duduk tengah jalan ke, tak bagi signal ke, kita hampir nak langgar dia. Ada tak beza hon? Macam mana beza dia? Kalau kata ada bahaya macam mana? Pek, kan? Kalau kawan, pek. Macam tu je. Jadi orang, kalau orang duduk tepi, dia tak marah. Orang depan pun tak marah. Padahal dia kata, dia ni pohon kat aku ke? Kalau pek itu, bukan pohon kat kau. Dia adalah cerita kawan dia ke apa ke. Tapi kalau pek, padahal nak tegur kawan, memang berhenti dia. Ni. Nombor. Aku bukan pohon kat kau, aku pohon kat dia. Salah. Tekan. Macam tu lah juga cara nak tarik. Nak tarik batal, tarik. Biar sengit. Tarik itu. Tapi kalau nak soft, betul soft, cuit je. Cuit dia pula. Tu. Sekali sentuh. Kalau boleh, paling kurang saat, setengah saat. Ada orang sentuh ada gini. Itu 1 saat. Orang jadi, ni apa hal? Tapi kalau, tu. Itu dia faham. Boleh faham. Tapi kalau, macam ni, dia pegang ni. Kita rasa macam, apa ni? Tapi kalau, dia ada macam arahan. Kan jadi, arahan. Kalau macam ni, dia tak boleh, macam arahan pun ada juga. Tapi macam ada benda lain. Kalau macam ni. Itu yang kata tadi. Lihat dulu. Tengok dulu. Yang ini gelatah ni. Kalau pak bukan dengan makmur, dengan imam batal ni. Yang najis tarik terus. Cakap boleh. Tapi kalau cakap dia ganggu orang sebelah lain-lain yang ni pula. Tarik pula. Tarik macam Cik Awan tadi lah. Ada orang nak lintas, Cik Awan macam tu. Tarik. Biar macam ni. Nyengik. Tu cara dia. Kalau kita, dia tak faham. Sebab itu tak faham. Dia tak faham. Kalau pegang, dia tak faham. Dia kan tarik. Baru dia faham. Tarik. Sebab apa? Dia dah batal. Tak apa tarik. Tapi kalau cuit, kerana nak panggil orang ke belakang, cuit dia arahan pendek. Macam tu je. Kita biar. Jika kita biar tu, kita mampu untuk tegur, kita biar. Dosa? Sebab kita biar dia buat dosa.
Sebab sembahyang dalam keadaan batal, sama ada tak ada wuduk, sama ada najis, dedah aurat, berdosa. Tapi dia tak berdosa sebab dia tak tahu. Kita biar dia. Maka kita yang berdosa. Kecuali dia tak boleh tegur. Tegur memang. Yang itu tak boleh buat apa. Tak boleh tegur, jenis tak boleh tegur. Jadi tak boleh tegur. Kalau tegur dia memang tak boleh tegur. Yang itu biar. Lepas habis sembahyang baru beritahu dia. Itu yang tak boleh tegur. Lepas tu kena tengok juga. Tengok orang. Malah nak tarik belakang kena tengok orang. Tengok. Aku tak confident lah semua ni. Duduklah seorang-seorang. Tak apa. Macam ni. Tak confident. Kau tidak jadi benda lain. Apa benda? Cuik. Orang semayang. Contoh kan. Jadi, manalah tahu. Dia tak tahu. So, kita tengok. Kita kena tengok juga orang yang kita nak tu. Biasa gitu lah. Itulah. Jadi kalau macam tu tak boleh buat apa. Dari sudut sah pun tak payah tarik, kita duduk seorang aje lah kat belakang. Makruh pun makruh lah, tolaklah satu markah. Nak buat macam mana? Dari sudut dia dedah aurat ke najis ke, lepas dia habis sembahyang baru beritahu. Sebab kalau tidak memang dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima ke, dia tak buat tak tahu ke, dia cari gaduh ke, lepas tu masam muka dengan kita ke. Kita nak tolong dia, kita pula jadi hal dengan dia. Jadi lepas habis sembahyang kena bagi tahu juga. Tadi nampak tadi tu. Celah bedah belakang nampak ni. Nampak kat belakang. Lurah dendam. Nampak. Macam-macam yang keluar ni. Ni nak kena berhenti ni. Macam-macam yang keluar. Tak sikit tak habis. Yang engkau harapkan ia mengikut tarik engkau. Harapkan tu agak-agak dia tu dengar reti bahasa lah, macam tu lah. Reti bahasa. Setuju. Ini kan jadi masalah. Lagi engkau sudah takbiratul ihram. Selepas takbir. Lepas makmum tadi takbir. Yang nak buat semua tadi lepas takbir. Nak cuit dia, nak panggil kepada, nak tarik belakang tu lepas takbir. Kalau jenis nak tarik orang untuk penuhkan saf belakang lah, jadikan 2 orang. Tapi kalau sebab najis dedah aurat tadi, tak ada takbir, tarik je dia. Tak ada takbir. Alhasil 4 syarat. Maka terhasillah 4 syarat. Apa 4 syarat? Tu ada. Yang pertama, tarik seorang tadi tu, pertama tarik seorang yang merdeka. Tarik seorang ke belakang. Jika sampai-sampai saf penuh, dia seorang ke belakang, dia ada 4 syarat untuk suruh orang ke belakang. 4 syarat. Syarat pertama, tarik seorang yang merdeka. Syarat yang kedua, saf tu mesti 3 orang. 2 orang tak boleh tarik. Okay. Syarat yang ketiga, dia tu reti bahasa. Dia bukan tak reti bahasa. Yang keempat, lepas takbir. Lepas makmum tadi takbir. Jangan cuit dia sebelum takbir. Hukumnya haram. Kerana mengganggu orang semayang. Kalau dah takbir, semayang dengan semayang boleh interaksi. Boleh. Interaksi dalam semayang dengan semayang, orang semayang dengan semayang. Ni kau tak semayang, kau cuit dia kenapa? Haram, berdosa. Yang ini yang dikiaskan dengan nak jadi makmum tu. Kan nak jadi makmum kan ada orang cuit juga. Dia kias kat sini. Cuma kias ni ulama tolak. Tapi ada seorang dua lah ulama kata boleh lah kias. Sebab tu awal dulu ada buat. Tapi kebanyakan ulama tolak. Dia kiaskan kalau nak jadikan imam dia tu semayang seorang, kita nak jadi makmum, kita cuit dia untuk kita jadi makmum. Kenapa buat macam tu? Kenapa ada orang buat macam tu? Ada sandaran dia ni dia kias. Tapi ulama kata kias batil loh, kias tak boleh pakai. Yang tadi nak tarik makmum sebab makruh duduk belakang. Bila seorang-seorang belakang makruh. Jadi bila makruh, takbir cuit dia sebab nak hilangkan makruh. Tapi kalau makmum nak jadikan dia imam, makmum tadi niat makmum lah. Imam tak niat imam, makruh ke? Tak makruh. Kita dah mengaji sebelum ni dah. Imam tak niat imam, tak makruh. Tapi imam tak dapatlah pahala jemaah, tapi tak makruh. Makmum tak niat makmum dalam takbiratul ihram, makruh. Makmum boleh niat takbir, makmum boleh niat makmum bermula dalam takbir sehingga imam rukuk. Yang kita bahas sebelum ni. Tapi kalau dia tak niat makmum dalam takbiratul ihram, dia niat lepas takbir. Boleh. Janji sebelum rukuk kan? Sebelum rukuk. Tapi makruh. Walaupun sebelum rukuk makruh. Tapi boleh. Jadi imam dia tak niat imam sampai ke sudah.
Tak apa. Sama ada dia memang dah tahu aku ni nak jadi imam ni. Allahu Akbar tak niat imam. Tetap juga tak makruh. Tak ada masalah. Sebab orang nak ikut dia. Makmum tak boleh. Imam rukuk, dia rukuk tak niat makmum, batal makmum tadi. Makmum boleh niat makmum, bermula takbir atau ihram sehingga imam rukuk sebelum dia rukuk. Itu waktunya. Tapi kalau dia niat dalam takbir atau ihram, dapat pahala lah. Kalau dia niat selepas takbir atau ihram, walaupun boleh, tapi makruh. Jadi, oleh kerana jika imam tak niat imam, tak makruh, jadi buat apa nak cuit? Tak buat apa nak kiaskan dengan cuit tadi. Jadi kerana tu tak perlu. Takbir kuat sikit je. Allahu Akbar. Kalau dia nak niat imam, silakan. Tak nak niat, sudah. Dia punya pasal. Kita dah dapat pahala 27 orang. Jadi tak perlu cuit. Tak perlu cuit imam. Cuma ada yang cuit tadi tu, kerana kias daripada kes ni. Dan bila kita tengok orang cuit, dah lah kias tu, ulama' pun seorang dua je kata. Sebaik tak payah buat je. Tak payah buat. Dia cuit pula sebelum takbir. Lagi jeng. Dia cuit dulu baru Allahu Akbar. Dia cuit dulu. Jadi haram balik. Cuit dulu. Sepatutnya takbir dulu baru cuit. Takbir dulu baru cuit. Itu pun ulama' ramai tolak. Gitu lah. Jadi takbir dulu baru cuit. Kalau nak cuit juga, takbir dulu baru cuit. Tawak cuit kan? Lebih baik jangan buatlah. Kuatkan sikit je. Allahu Akbar. Habis. Berhenti kat situ. Dan makruh membuat saf sebelum penuh saf yang di atas. Dan makruh berdiri laki-laki yang seorang diri di kiri imam, di belakangnya makruh. Menyamakan pada tumit makruh. Kata. Dan makruh membuat saf sebelum penuh saf yang pertama. Dia buat saf yang kedua. Tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.